اللهم صل على الكرام وسلم شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال معرف قال صلى الله عليه وسلم وإدخال الشتان على ما بين شائع عربي ففي القاموس جاء شتان بينهما وما هما وما بينهما وما أمر وأخو أي بعد بينهما. Memasukkan perkataan syattan SMPN madhi di mana ba'udah maknanya jauh kepada perkataan ma ini di bahasa Arab ini adalah jelas mungkin syattana ma lagi masyhur gaya bahasa Arab. Terdapat di dalam kamus perkataan wa ma huma. Terdapat dan perkataan wa fil kamus jaa syattan bainahuma. Wa ma huma wa ma bainahuma wa ma amru wa akhun ay ba'da ma. Itu bahasa lafaz jelas. Lakin hakal al-Jauhari anil Asmu'i annahu la yuqalu syattana ma bainahuma wa anna qawla syair la syattana ma baina yazidaini bil nida yazidu Sulaimin wa agharru ibnu Hatim. Itu dipanggil mauladun laisa bihujjatin. Akan tapi al-Jauhari semua ulama telah menghikayatkan dari Al-Asmu'i bahawasanya tidak boleh digunakan ucapan syattana bainahuma. Semuanya ucapan penyair la syattana ma baina yazidaini bin nida yazidu Sulaimin wal agharru ibnu Hatim. Ada ucapan yang mau mulat mana direka ia tidak menjadi hujah. Cuma dibahas lepas ini syattana bainahuma. Wala hujatu qaul al-a'sha yaitu syattana ma naumi ala qawliha wa naumi hayyana abi hujah. Ucapan yang menjadi hujah adalah ucapan yaitulah al-a'sha syattana ma naumi ala kuriha wal yawm wa naumu hayyana akhi. Kunan al-qa'im ma'al mujahada mawjudun wal qa'im ma'al minnah qa'iman bi huquqi rububiyyah ghairu nazilin ila amalihi mafqudun amma siwahu ta'ala bi fana'ihi bi istighraqi bihi ta'ala. Sehingga ada beza antara qa'im bil mujahadah dengan qa'im ma'al minnah. Orang yang berada pada makam mujahadah, ini pada makam syariah, di masa bermujahadah melawan akan nafsu, kedegilan nafsu, kelambatan nafsu, kelembapan nafsu dan ibadat dilawan. Ya. Nafsu yang suka kepada benda tak elok dilawan. Nafsu yang lembab pada amal saleh maka dia sedang berlawan, dia bagi itu mujahadah dan mengeluarkan pandangan makhluk. Jadi orang yang mujahadah kalimah mujahadah kau dikenal sirun bi syariah ila amali. Kena keadaan melihat dengan syariat kepada amalan-amalan. Di peringkat ini orang mesti memandang syariat yang zahir dan memandang amal yang zahir. Jadi qa'im ma'al mujahadah ni apa dia? Mawjudun billah. Ya. Sini tempat usaha. Iaitu dia wujud
dengan Allah Ta'ala. Mawjudun bila dengan orang yang berada pada makam kurnia. Jadi mana orang dalam makam syariat, dia masih lagi memandang dia dengan Tuhan. Dia pun ada lagi yang baik. Ya, wajib kaitkan dia dengan Allah dan dengan bantuan dan pertolongan Tuhan. Ada pun beza dengan qa'im ma'al minnah. Ini peringkat atas sikit. Orang yang berdiri bukan dengan mujahadah, tapi dia berdiri dengan minnah, semata-mata dengan memandang kurnia saja. Dalil Quran sebut qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, semua itu kurnia Tuhan. Wa bi rahmatihi, dan rahmat dia yang pandang diri kita. Fa bidzalika falyafrahu, dengan demikian kamu gembira. Gembira mana? Memandang itu kurnia Tuhan, memandang datang dari Allah, ihsan Tuhan. Itu dia gembira semua. Dengan orang yang masih terhijab, dipandang tinggi dia lagi. Ya, dipandang dia mujahadah, dia berlawan, dia banyak zikir, ya, dia banyak ibadat. Ya, benda tu suruh buat tapi jangan pandang. Di silap situ je. Ada pandangan tersangkut, ada tidak. Kalau masih tersangkut dengan diri lagi, itu dipanggil orang tu masih terhijab. Itu dalam makam mujahadah. Kalau di dalam makam minnah hati, ya. Dan orang yang berada pada makam kurnia dipanggil makam minnah, dengan memandang kurnia Tuhan kerana keadaannya berdiri dengan hak, dikaunihi qa'iman bihuquqir rububiyah, dengan hak-hak ketuhanan tanpa ghairu nazilin ila amalih, tanpa melihat pada amal-amal. Ya, jadi tak nampak pada amal, semua dipandang kurnia dari Allah. Ini tinggi peringkat. Maka ini hati dia bersih. Ya. Jadi mawjud sini mafqud. Ya. Yang kedua ni makam dia tinggi ni, iaitulah mafqudun amma siwahu Allah Ta'ala. Maka hilang, lenyap daripada sesuatu sehingga ya selainnya Allah Ta'ala. Mana selain Allah Ta'ala makhluk. Ini lenyap makhluk dalam pandangan dia, sebab dia sudah dibukakan sinaran nur ma'rifat daripada Allah Ta'ala. Ya. Yang tak terbuka lagi mesti nampak perasaan dia, nampak bayang. Jadi ekoran fana, ini punya bunyinya. Ya, li fana'ihi, kerana fana'nya bistighraqihi bihi ta'ala. Kena fana dengan tenggelam bersamanya, bersama Tuhan. Ya, dia tenggelam istighraq dengan Tuhan. Maknanya apa? Bukan hidup sama dengan Tuhan sebelah, bukan. Maknanya dia sentiasa dibukakan oleh Ta'ala, kalbi dia tenggelam memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Sangat dahsyat kenikmatan dia sehingga keperasaan pada makhluk hilang. Dia panggil fana. Antabdu azamatillah, terserlah kebesaran Tuhan dalam kalbi dia, roh dan sir. Jadi itu baru dia akan dibukakan perjalanan menuju ke hadirat Allah. Dia makin tinggi makin tinggi. Selagi dia tidak memadamkan keperasaan diri dia dan makhluk, dia tidak dibuka oleh Allah. Macam tak nak buka pada orang yang menyutukan pandangan. Bagaimana orang yang menyutukan etikad, tak terima dia amalan syirik dengan Tuhan. Yang sini etikad dia betul, tapi pandangan dia syirik. Pandangan dia ada dua, pandangan diri dia. Lepas tu dia suruh hapuskan dengan la haula wala quwata jadi daya jadi upaya melakukan diri. Hakikat sunnah. Jadi bila dipandang ditenggelamkan, hasil daripada apa dulu? Istighraq, atau dia panggil dia istighal. Seorang bila banyak zikir, istighal dengan zikir, serta zikir itu betul-betul, bukan dengan lidah saja, betul-betul dengan qalbi dia terjun ke dalam. Dia akan membawa daripada istighal kepada apa? Lazzatul zikr, kelazatan zikir dia akan dapat. Bila dia banyak sungguh, dapat lazat. Dia dapat lazat, maka Allah akan beri dia apa? Asyik. Asyikani wa asyiktu. Dia asyik aku, dengan aku pun asyik. Dia asyik dengan aku dan aku asyik dengan dia. Rafa'tul hijab, aku angkat akan hijab. Dia angkat hijab, sirtu mu'aliman, aku layan diri Tuhan, dapat ilmu terus dari Allah. Itu susunan. Walhasil pertama dia apa? Kena khas satu zikir, kena bah.
Habis tu beza apa tu? Al-qa'im ma'al mujahadah mawjud. Adapun qa'im ma'al minnah mafqud. Ya. Orang yang berdiri memandang diri dari mujahadah itu masih mawjud. Maksudnya dia perasan dia lagi. Dan orang yang perasan akan diri dia lagi ada, bermakna bahaya, khatar. Seolah dia duduk dan apa? Telur ujung tandu. Bang saya nampak ni. Dia nampak diri, nampak apa? Dia handal, dia hebat, dia dah banyak dia berjalan, dia dah. Dia pandang kebaikan diri kita seputus dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banding orang yang dapat kurnia Tuhan, maka Tuhan hadiahkan dia nak banyak kepada yang lain, maka bersedap dia dengan Tuhan. Kemudian al-a'malu al-muta'alliqat bi kamali zatil 'abdi az-zahiratu kasyahadatain wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumil hajj wal jihad. Ni muta'alliqatun bisyar'i syar'i li'annahu ja'a bit taklifi biha. Wal a'mal muta'alliqun bisyar'i syar'i. Mula amal al-muta'alliqatu bi kamali zatil 'abdi zahir ka syahadatain qamis salat ilahi. Amalan-amalan yang bergantung dengan kesempurnaan diri bi kamali zat abdi. Ya, amalan yang berkait dengan kesempurnaan diri seorang hamba yang berupa zahir ni. Itu dua kalimat syahadah diucap dan mendirikan akal sembahyang, menunaikan akal zakat zahir, puasa, haji, jihad. Itu berkait dengan syariat yang mulia. Itu makna benda yang ada dalam amalan syariah. Kerana ia melakukan taklifan dengannya. Ya, sebab dia melakukan lagi bit taklif dengan taklif syar'i. Dengan apa? Taklif maknanya memerhati, dia bersyarat dekat wajib, jangan wajib, jangan wajib kan. Jadi apa masuk sini kan? Mana amal dia masih bergantung dengan memandang akan kamal sempurnanya diri hamba, ya, seperti syahadah, sembahyang, seperti itu. Amal muta'alliqun bi syar'i. Dia bergantung dengan syariat yang syah. Amal ini bergantung dengan hukum syarak yang zahir. Ada pun yang batin tadi satu lagi, ya. Tindakan hati kita juga ada dua sekali, syariat yang zahir dan syariat yang batin. Syariat yang zahir menuntut kita apa? Berusaha dan berikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Ya, ada dua beza. Buat lain, pegang lain. Ya. Buat zahir, ada yang pegang batin. Syariat yang zahir menuntut kita buat amal banyak. Adapun batin, jangan. Batin hanya pegang dengan dia, pandang dari dia dengan dia kepada dia. Waris, cantik itu. Ya. Kalau dipandang dengan dia bukan dengan Tuhan, dengan dia, saya habis. Ini kalau kata tak nak berproses, habis. Orang nak memutuskan pandangan diri, dia makin nampak diri dia. Dan orang makin nampak diri sendiri hebat, handal, orang tu masjud, dia dipegang, dia masih lagi di penjara, tak lepas. Itulah beza antara mana zahir syariat yang zahir dan syariat yang batin. Yang mana dia kena tahu dulu dan kerja jaga bersungguh-sungguh bagi syariat zahir betul dan syariat yang batin dikemas. Habis. Kemudian at-tawakkul. Orang Melayu panggil tawakal.
Ya, dia sebenarnya tawakul. At-tawakkul. Apa makna tawakul? Ila muta'alliqun bil iman. Kalau wa tauhidul khasi muta'alliqun bil kasyaf. Dia ta'alluq dengan kasyaf. Ya, sekarang tawakul apa makna dia? Wa nahwu, dan seumpama dia. Yaitu mimma yata'allaqu bil imani bi kamali zat al-batin kal-zuhd wal wara' was sabr wal khawf wal raja'. Jadi tawakal ni apa? Muta'alliqun bil imani, berta'alluqnya bi anna Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Fa'alun lima. Kalau itu tawakal wal i'timadu 'ala Allah Ta'ala wa qat'un nazar 'anil asbab ma'a tahayyi'ataha. Ma'a tahayyi'atiha. Dulu tadi. Wa yuqalu huwa tarkus sa'i lima la tasahhu qudratul bashar wa qalu ghairu zalik kama bayyantuhu ma'a fawaid fi syarh risalah Syekh Al-Qasim Al-Qusayri. Kenapa tawakul? Ini berkemuncak besar. Sifatul qalbi biwahid. Hati kita dengan Tuhan. Ya, dia tidak berpaut janji manusia sama saudara kepada dia. Yang bukan janji dengan Tuhan. Tuhan janji besar. Ini terbalik. Janji manusia bukan percaya Tuhan, janji macam tak percaya. Pertama masalah rezeki. Paling besar. Dalam surah Al-Anfal kita terus nihaya antara yang mutasab ialah tawakul dengan Tuhan. Idza dzikirallah wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebut saja nama Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, berkocak hati dia. Gemetar gegaran hati dia akan berlaku. Kalau tidak, mana hati dia gelap lagi jauh. Sebut Tuhan mesti dia gegar. Pada nampak tak apa dia digegar dengan apa? Jalan luar zaman. Jalan kekerasan, jamaah keindahan dan kelemahan dan kasih sayang. Kedua sudah. Baca ayat Allah makin bertambah. Kemudian ala rabbihim yatawakkalun, yang kepada Tuhan saja dia bertawakal. Dia tidak berpegang pada diri dia, tidak pegang kepada kekuatan dia, pada harta dia, pada pangkat jawatan dia, tak ada. Ya, dia terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sifat orang yang arif. Dan perjalanan yang nak dituju ke sifatul qalbi bi'ahdillah, sifat hatinya semua. Janji Tuhan memahat, ya, kemas di dalam qalbi dia. Jadi makhluk tidak buburan. Kalau janji makhluk macam-macam dia sekali. Belum bilang ayu ke main, dia bilang ayu apa dan semua terbalik hitungan teringkup dihasal kan, buat munafik kan tu. Kan, apa ni kan, bohong dia. Tak berang. Orang jadi negara teringkup dia. Allah. Baik, sekarang tawakul apa dia kata sini? Dan seumpama ya, dia terdiri daripada perkara yang berkait dengan keimanan. Ya, beriman soal makrifat Allah, maka tawakal lebih cantik. Ya, lagi dikenal, Allah lagi tawakal lebih cantik. Tawakal lebih cantik, itu menandakan iman dia sempurna. Ya, sebab dia pegang berjanji dengan Allah Ta'ala, menandakan iman dia sempurna. Jadi tawakal itu dan seumpamanya tawakal dia apa? Mimma ta'ala bil iman. Benda yang berkait dengan keimanan, keyakinan dengan Allah Ta'ala. Yang ini berkait dengan kesempurnaan diri hamba yang berupa batin. Mana misal batin? Kazubdi seperti sifat zuhud. Semua batin. Ya. Orang yang bersifat zuhud dipanggil zahid. Bila zahid dia dapat rentan amal itu naik kualiti. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin rahidin. Dua perbandingan yang dapat. Tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud, dan tidak dikira banyak amal yang keluar daripada orang yang sebaliknya. Orang yang tak ada sifat zuhud, amal yang banyak tu tapi tak jadi kosong.
Ya, dia buat 20 ekar tanah padi apa tadi. Padi dia semua tidak. Yang buat 1 ekar tercantik paling semua rombong kan tadi. Tidak tu juga je lah. Banyak tapi dalam kosong. Kalau kosong tidak dijaga. Baju tak ada apa semua tak ada dia pokok. Begitulah amal gitu. Kalau tak jaga daripada kosong. Ya. Maka setengah daripada benda baju yang menyegarkan, ya, mensuburkan rohani kita ialah az-zuhud. Bila zuhud ada dalam qalbi insan, bermakna lambang hatinya berpaling daripada makhluk. Ya. Zuhud paling tinggi apa tu? Ma fi qalbi ghairi wa zuhud paling tinggi. Mana pada hati tak ada lain, dia tak nak lain dengan Tuhan. Jadi, ya, zuhud pada makanan, pakaian semua tu ada, kita ada kemuncak di situ. Dan ada dalam qalbi dia melainkan ada watak tipu dengan zuhud Zaid dalam dia besar. Zaid pakai wajah zuhud besar nampak, tapi hati dia dunia. Baru nak pujian orang. Kami orang puji aku, orang baca aku ni warak, orang baca aku Zaid, ada dunia tu. Bila dua hari tak pasal, orang ingatkan dia buat lebat dalam dah besar. Orang yang zuhud cukup dia dengan Tuhan, dia dengan Allah, dia tak heran dia lain. Hati orang itu. Sebab tu selain bersyarat untuk dapat ilmu dan dunia adalah zuhud. Ya, man zahada fid dunya allamahu Allahu bila ta'allumin. Siapa yang zuhud dengan dunia, Nabi SAW sebut allamahu Allah. Tuhan ajar di sini. Bila ta'allum, tanpa belajar. Ini syarat pada ilmu laduni. Ilmu laduni jaga syarat besar dia 3 bawah dengan settle. Kemudian dia kena belajar ilmu, dia kena belajar. Ya, ilmu usul paling kurang. Tauhid, fiqh, tasawuf paling kurang. Pakaian ni. Kemudian dia speed bawa buka. Ya, yang dia tak belajar. Dia mula dunia tu, dia mula dalam bunyi dia kena. Dia banyak air. Dia macam dengar. Air fikir dia tak payah belajar. Tu aku pembawa lah tu. Kalau kita bertanya, kau ni aku pembawa kau ni. Kan? Bawa syaitan dia dan suruh dia belajar Quran tu orang dia dalam belajar. Dia sebenarnya di sesi musik tu anak murid kalau dia musik anaknya jangan belajar tarik baru. Betul anak murid kalau belajar tahu dia tak betul. Saya belajar ikut bodoh ikut dia. Mula dia mengarang dia nampak syaitan. Apa-apa pun ada ilmu dia betul, ada ilmu dia otak. Sebab ilmu pendedahan. Kita ada ilmu ni tak terdedah, dia tak tahu mana betul mana otak. Akhirnya dia kena jadi alat tipuan. Ya, dia tertipu dan terperangkap. Baik, sekarang kita apa sini? Seumpama az-zuhud. Sifat zuhud mana sifat kumpul hati dengan makhluk. Tidak mendaki akan selain dari Tuhan. Sifat zuhud. Ya. Tidak sedikit amal yang kurang kepada orang itu. Sikit itu tak sama. 2 rakaat tidak sama 10 rakaat gitu. Dan dia ada warak yang zahir, warak yang batin. Warak yang wajib semua ada. Menjaga diri daripada mahal. Kita jaga daripada benda yang haram. Mata jangan melihat benda yang dilarang. Telinga jangan dengar benda yang dilarang oleh Ta'ala, yang diharamkan oleh Ta'ala. Kaki tangan yang bergerak pada benda yang tidak diizinkan. Semua itu menjaga. Maka warak teman menjaga dan berhati-hati. 7 anggota kita jaga itu warak yang wajib. Ada warak yang sunat, maka dia mengurangkan segala benda nikmat dunia. Dia sekadar zuhud juga lah. Dia warak ada 2, satu zahir, satu batin. Dari sana Mu'az Al-Razi al-war'u war'an. Al-zahir alla tataharraka illa lillah. Wal-batin alla yadkhula qalbahu illallah. Warak tu ada 2, satu zahir, satu batin. Yang zahir bahawa tidak engkau bergerak, melainkan semua kerana Allah. Dia bercakap kerana Allah, dia melihat kerana Allah, dia mendengar kerana Allah. Mana dia tak dengar, tak cakap benda-benda yang tak disetujui Allah. Dia berjalan kerana Allah semua. Ya, itu warak yang zahir. Ada pun warak yang batin lagi tinggi, bahawa dia tidak masuk ke dalam qalbi dia, melainkan Allah Ta'ala. Hati dia sentiasa dengan Tuhan. Allah dia berazat dan buka lagi lazat lagi seronok. Itu orang yang batin. Dua-dua sebenarnya.
bahawa insan akan jadi sempurna perjalanan dia dan pencapaian. Jadi di antara sifat apa? Sifat mahmudahnya wajib ibadah. Az-zuhdu al-war wa sabar. Sabar menjalankan ibadat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika diuji. Ya, itu banyak perbahasan. Dan takut itu betul-betul. Takut mana khauf, kalau lebih kuat lagi dipanggil kabat. Ya, kalau dikuat sikit, dekat bawah dipanggil khaufun. Kalau kuat dipanggil qabdun. Sabar 3. Kerjakan taat. Sabar paling besar tinggal manusia. Kemudian sabar dan takut menurut dengan Tuhan. Dan harap. Ini sifat orang yang sifat berkait dengan iman. Ya, orang bila dia percaya janjian Tuhan, diharap tak? Diharap. Ya, bila dia yakin dengan kehebatan Allah Taala, dia akan rasa bersifat takut. Ya. Dan bila dia kenal Allah Taala tu, dia menguji hamba-hambanya, maka dia akan sabar. Ya, dan sabar itu banyak pilihan. Pilihan tertentu. Maknanya wara. Semua berkait dengan iman. Ya. Apabila dia beriman, dia akan bersifat dengan zuhud. Sebab dia yakin sangat lebih hebat, lebih handal dari sana akhirat. Kata dunia ni tak ada apa lah, dia ambil suami lah. Ya, selamat-selamat. Ya, kalau sifat wara, sebab keimanan dia dengan Allah Ta'ala dan akhirat, maka dia kena jaga dan itu sebagainya. Sebabnya dia ada rangkaian dengan iman. Dia kata at-tawakkulu ma yata'allaq bi iman. Dan demikian lagi ia adalah meninggalkan usaha pada perkara yang tidak termasuk di bawah kemampuan manusia. Meninggalkan benda yang tidak masuk di bawah kemampuan insan. Mentaksis, menentukan hak itu. Ya. Dan dikatakan juga selain demikian banyaklah pentakrifan diberikan oleh arifin. Di mana aku telah menyatakan bersamaan pada ketika mensyarahkan akan risalah Syekh Abi Qasim Al-Qushayri. Habis. Jadi apa kesimpulannya? Sidqut tawakkul bisyari. Ya, jujur dengan tawakal. Dia melambangkan keimanan yang kukuh. Jadi tawakal itu makna apa? Iktimad, gantungan, pegangan, ikatan kalbi kita dengan Allah yang putus. Pada itu dia betul tepat, insyaAllah dia boleh. Ya. Dalam makam ini dia buang arun dan nazan alal asbab. Kita mengingatkan asbab. Syariat zahir menuntut mendatangkan asbab. Syariat batin mengharamkan berpegang. Pada kita Pak Izzah azam tak fatawakal. Bila kamu dah berazam, dah usaha, kena serah. Serah tu menandakan kita berkeyakinan usaha itu bukan penentuan. Yang menentu ialah syariat. Suruh kita buat kita buat. Dan hakikat kita jaga, jangan lari dua. Sebab tu kita zikir itu banyak. Bagi cahaya iman itu sedang. Habis at-tauhidu. Dia boleh sebut tauhid dalam kitab-kitab tasawuf. Dia panggil tauhid khas dan tauhid am. Kata am itu dalam usuluddin itu. Tauhid am dibina dengan dalil wal burhan. Adapun tauhid khas dibina dengan apa? Zauq wijdan, syuhud pinjam jalan. Ya. Dan am dikenal. Dia telah dengan dalil dia siap. Bila kenal dah tahu, kemudian masuk mendekat dan menjadi dia nak tahu benda kena tahu Islam. Dia setuju. Jadi kadang-kadang bohong kat rumah yang tu. Jalan lagi jauh. Habis, jadi dua jalan. Tauhid am membina akidah. Tauhid khas membina apa dia? Musyahadah. Jadi at-tauhid huwa hukmuka wa ilmuka bi wahdaniyatihi ta'ala. Mana tauhid? Tauhid ialah menghukum engkau ketetapan dengan apa?
wahdaniyah, tunggal diri, ahad. Muta'alliqun bil kashfi, dan tauhid asal dia bergantung dengan kasyaf. Mana kasyaf yang dibukakan hati insan tadi, ya, maka dia akan mengalami ayyakshifullahu an basiratil abdi al-ghitama a'ni hujubah al-kainat, taswir di gambaran di mana bi ayyafna anha lajatus wa yaraha mundaridatun fi anwaril azamati rabb, ya, azamati rabbana. Habis. Ya, tauhid itu ialah satu ketetapan yang menamakan bi'an ngabawa sentuhan tadi satu, ya, Allah itu tinggal. Dan ketetapan benar pengetahuan tentang keesaan Allah Ta'ala adalah berkait dengan kasyaf, ya. Kita berkasyaf pembukaan qalbi, daripada jauh menjadi dekat, daripada tak nampak berseratuan terang pembukaan. Ya, itulah Allah Ta'ala menyingkap tabir itu. Menyingkap tabir rufi al-hijab. Bila dapat rufi al-hijab, ya, lalu ulang ingat, bila dapat hijab tu bila diangkat, ya, patut tak diangkat. Bila dia ada apa, asyik lah. Qalbi bila asyik dengan Tuhan dia akan terbuka, ya. Bila ada asyik itu dapat bila, bila dapat manis zikir. Manis zikir dapat bila istighfar. Istighfar mana memberikan tumpuan sungguh-sungguh, berzikir puluh-puluh ribu diri betul-betul. Bila dia betul-betul istighfar, makna dia memberikan maknanya. Istighfar asal makna apa? Basru ni makna apa? Menyibukkan diri, memberi penumpuan, menghabiskan masa beri tumpuan kat diri betul. Sebenarnya istighfar berbimbang-bimbang qalbi kita dengan dia, ya. Maka dia akan beri hadiah kita manis dalam mengingati. Mengingat dengan lisan atau dengan qalbi, ya. Sebab tu kalau zikir tak banyak ni, tak boleh tanya lagi nak. Jangan tanya nak kasyaf, nak apa, nak buka hijab tak ada. Ya, jangan tanya lah dunia tu tak, ya. Kalau zikir malah dia out. Tahun pertama dia pangkal dah. Ya, ujian exam dah out dah. Kalau zikir tak banyak, kita jangan bincang di depan. Sebab kita pertama zikir kena banyak. Bila banyak mendatangkan istighfar. Bila istighfar, Allah Ta'ala tahu qalbi kita usaha dia. Dia akan hadiahkan halawatul zikri, lazzatul zikri. Dia zikir tu wasalazat, tak dapat zikir macam tu ada, tak kena dia. Ya, dua. Bila dapat lazat zikir, baru dia ada asyik. Kerinduan tu akan jumpa dalam hati. Ya, bila ada kerinduan, baru rufi al-hijab, dia angkat hijab tu. Bila angkat hijab, baru jumpa dalam dunia. Ya, bila angkat rafa' tu hijab, kita orang angkat hijab, sirtu mu'allimah. Akulah orang yang mengajar dia. Itu 5 lapis tu. Jangan tidur tanggung mana. Zikir dah selesai tak? Dengan betul-betul dia zikir. Adab dia jaga, masa jaga, jangan tulas, jangan konten. Ada tak? Kalau tak ada, jam awal lagi tak. Jadi kalau dia cakap banyak, betul-betul lebay temberang dia. Banyak lebay temberang ni kan. Aku cakap orang ni. Zikir lah. Ya. Dia lebay semua lebay temberang ni. Banyak lebay temberang kan ni. Cepat dalam kolam ni. Cakap macam wali. Tak boleh harap. Zikir apa tak ada, malas. Selawat pun tak ada, malas. Ya. Jadi budak kita paling kurang, paling makan hanifah paling kurang 12,000 sahaja selawat. Paling kurang 12,000. Ya, katanya kau jadi pelepah. Nama hanifah, buku pelepah. Nama Syaban, jadi hanifah dan makan hanifah. Ya, Mursyid anak cakap, makan hanifah ni azanah. 4% yang berbuka itu. 10% orang gitu. Ya. Tidak hanifah kita wajib tak ada. Dia betul-betul no. Tidak hanifah itu pelepah. Ya, pelepah ni betul. Ya, nak jatuh lah. Pelepah kelapa kejap berpu jatuh. Ya, sementara nak dapat buah banyak pelepah-pelepah yang jatuh. Macam perjuangan ni kan. Bila dapat kemenangan besar tu, anak yang jatuh. Biasa ingin terbalik. Yang pas, pin, pun, macam-macam.
balik pengelanggang, sementara nak berjejak berbuahnya kelapa tadi mengeluarkan buah, banyak pelepah-pelepah yang jatuh. Tuan tapis ada kerja kita. Sayyidi Syekh Abdul Rashid, ulama besar dan wali besar, alim 70 ilmu lebih, mazhab, hafiz Quran, wali besar kan. Anak murid buat begitu kan. Anak murid aku jadi 10 orang. Dan 2 orang ramai. Yang jadi 10 orang. Bayangkan bergibu-gibu nak murid dia. Ada tenggara di sana dia, anak murid aku jadi 10 orang. Ada turun ke tengah. Jadi 10 orang ni yang boleh pakai, yang lain tu banyak tak boleh pakai. Untuk merang dia, lepas baca pinggang pun ada, lepas jelantah pun ada, macam ni lepas jelantah banyak. Lepas baca pinggang, sikit jalan tak ada. Ayah tak lebat tak ayah. Lepas kita makrifat, dikir pun tak habis. Ayah ke, kan? Lepas ngangguk ada ke, dia ngangguk macam buku dia ngangguk. Dia ngangguk je lebih. Arwah tak tahu sebenarnya. Dia pernah batalkan satu kuliah dekat Padang Bumi. Masa tu dengan top orang tu. Kuliah orang mana. Seorang temu dia batal. Sebab apa dia batal kuliah tu? Ya, kes lebih mengangguk. Oh, ustaz kalau mengajar dia mengangguk. Dia kuku rapat kau. Ibu-ibu bilang ayat gambung liong yang tak dijunjung. Menakan kapi anak Allah dijunjung. Gambung liong menakan dijunjung. Lalu dia batal kita tak faham-faham. Tak kuasa mengajar. Bangang di sini. Kami hanggu makan kapi lawan dengan Ustaz Jalil tuan guru. Ulama melawan dengan kapi lah anak kapi bagi jujur. Lepas tu aku ngajar kau nganggu. Ngene baik bangang tak payah dengan dia. Tutuplah dulu kan. Macam tua air di daun padi. Senang mengajar. Ya. Tuan jadi dia tu tutuplah air ni. Ya. Kapi ni sedap bagi nanti. Syariah tak lepas kalau masalah hakikat tak jauh. Habis. Jadi tauhid itu ialah ketetapan wahada yuwahidu tauhidan masdar. Ya. Tentang apa keasal? Kita menetapkan bahawa Allah Ta'ala itu tunggal, Tuhan itu tunggal. Tuan lebih berbilang, berbilang bakal makna kanan. Ya. Ada kita berkait dengan kasfin. Jadi tauhid itu ada tauhid bil i'tiqad, ada tauhid bil kasfin. Ini bincang tauhid bil kasfin. Terbuka kalau dia terang, dia memandang keesaan Tuhan. Ya. Yang satu lagi dia i'tiqad, dia berpegang. Ada yang ni banyak lalai kan. Ya. Banyak lalai. Yang kedua tauhid syariat. Dia membina dengan dalil, tapi dia banyak lalai. Yang ni banyak keluar mengaku itu. Dia kena benar mengaku. Sebab lalai, dia buat maksiat. Tauhid ada, oleh keluar oleh. Tauhid ada itu kan ada terus. Ya, yang kasfin tak. Yang kasfin banyak masuk di lain hisab. Dia orang sudah sampai. Sebab kalau diceritakan dengan Tuhan. Ya. Ada cerita, malaikat nak tanya malam buka, malaikat nak tanya. Di hati dia sentiasa dengan Allah. Abang nak tanya apa lagi. Ya, ada kelebihan orang kita begini. Itulah Ta'ala menyingkap tabir daripada mata hati dia. Bagaimana mata hati ini ada riba. Kita ni ada tutupan. Banyak makhluk banyak. Bila dia banyak dengan sentalan zikir buka. Terang akhirnya hati dia sentiasa. Dasar dengan makhluk tu apa? Dari syariat. Kalau jangan. Kalau dia dengan dia. Kalau lagi minta ampun. Sebab dia ada benda boleh menyambut akan panjaran manfaat dari jangan kotor dan jangan lalai. Kemudian aku maksudkan hijab-hijab makhluk dengan bahawa dia lenyap daripadanya, ya, dia lenyap daripadanya dan dia memandangnya termasuk di bawah pancaran cahaya keagungan Tuhan. Kita buka kira-kira kali tadi, ya, nurul mukasyafah. Mendarijun bil anwarin azamah rabbaniyah. Nur azamah rabbaniyah. Nur kebesaran keagungan ketuhanan Allah SWT diungkapkan pada hamba. Kemudian satu lagi, wal kashfu. Kasyaf apa? Salah satu kasyf. Dia ada 3. Kasyaf salah satu ada 3. Pertama, kashfun nafsin. Yang kedua, kashfu qalbin. Yang ketiga, kashfun sirrin. Wa wal muradu guna. Yang kita nak kasyaf sir.
Wa yu'abbaru 'anil awwal bi ilmil yakin, kasyaf dengan nafsi itu ilmu yakin. Wa anis sani yang kedua kasyaf dengan kalbi, itu dipanggil ainul yakin. Kasyaf dengan sin itu dipanggil hakul yakin. Hakul yakin duduk di mana? Makam apa? Makam sir. Lepas kalbi apa? Roh. Lepas roh baru sir. Di makam sir tinggi dan di bawah kita akan lagi tinggi. Kemudian wasalah satu ulumun bi annaha aqsamul ilmi bi'tibari ma'lumi in ta'allaka bi zati zahirah fa ilmul yakin aw bi zatil batinah fa ilmul yakin aw bi haqqil ta'ala fa haqqul yakin. Dan kasyaf itu, kasyaf mana terbuka, tersingkap. Dia ada 3, pembukaan dan singkapan qalbi tadi. Pertama dipanggil kashful nafs, yang kedua kashful qalb, yang ketiga kashful sir. Dan ialah yang dimasukkan di sini. Mana ialah kashful sir? Kasyaf sir kita tadi, batin bagi batin qalbi. Ya, dikena di sini. Diibaratkan dia dengan kasyaf yang pertama dengan panggilan ilmu yakin. Peringkat Usuluddin itu dipanggil berlaku kasyfun nafs. Maka situ duduk apa? Ilmu yakin, yakin bil ilmu. Dan kasyaf yang kedua dipanggil kasyfu qalbin. Ya, itu dinamakan apa? Ainul yakin. Bermakna dengan ainul basirah. Yang ketiga lagi kasyaf yang ketiga dinamakan panggilan hakul yakin. Hakul yakin. Jadi ketiga-tiganya adalah kepelbagaian ilmu. Itu semua ilmu yakin ada cari ilmu yakin. Di ainul yakin pun ada yang apa? Hakul yakin lagi tinggi lah. Jadi semuanya ianya adalah bahagian-bahagian ilmu yang dilihat pada sudut maklumat. Ya. Didapat maklumat itu terang atau tidak? Kalau ilmu terang atau tidak? Kalau basirah ainul yakin terang. Kalau hakul yakin kalau tidak. Jika ia berkait dengan diri yang zahir, dinamakan ilmu yakin. Ya, dengan diri yang luar tadi. Atau berkait dengan diri yang batin, dinamakan ainul yakin. Bagi masuk alamatan malah betul. Dan hakul yakin dinamakan dia hakul yakin. Kalau dia berkait dengan hak lebih tinggi. Jadi kalau yang pertama tadi bersangkut dengan apa? Dengan zahir. Mana dia mengenal Tuhan yang mengenal zahir. Adanya alam ini, padamnya. Itu zahir. Mana apa? Alam itu masih nampak, masih ada. Dia nak bina dari. Yang kedua dia pergi kedua dia nak buang lah. Zahir, kemudian nak buang di batin. Boleh suka. Kita nak pergi jumpa sultan. Kita kena pakai kasut ke tak pakai kasut? Kena pakai. Ya, tak pakai macam gila. Jaga dihambat. Mana kena pakai kasut. Dah masuk dalam, nak naik ke dalam istana, kena buka kasut ke tak? Kena buka. Yang main yang kasut kasut kau hajar tentang ni. Kat kaki aku bawa sipan kau nak marah. Apa maksudnya? Nak berjalan di keadaan ada ilmu. Ilmu zahir itu ibarat kasut. Pakai. Ya. Tapi bila nak masuk hadrat mukasyafah, dia kena buang kasut. Maksudnya apa? Jangan lagi pandang amal. Kita buang amal. Tariquna tarku mulazatul amal la tarkul amal. Jangan kami ma'asyiral arifin para awliya ni meninggalkan memandang berasa kita beramal buang. La tarkul amal bukan tinggal amal. Amal dia kena tingkatkan lagi. Pandang berjalan. Dia punya apa? Beza sikit. Jadi ketiga-tiga ni ilmu, tapi peringkat kita sama lah. Yang pertama tu terang, yang kedua lagi terang, yang ketiga lagi terang. Sehingga semuanya dia adalah bahagian ilmu yang dilihat pada sudut maklumat. Ya. Jika berkait dengan diri, mana masih nampak lagi. Diri dia zahir, dinamakan dia ilmu yakin. Dan berkait dengan diri yang batin, ya, kami dalam. Nah, dah masuk kepada membahas masalah wajib dan sebagainya. Ya, kenikmatan dia, lazat dia, dinamakan ainul yakin. Dan berkait dengan hak, maknanya yang maujud sebenarnya dia lain daripada itu hak dia. Jika tenggelam yang lain, dia nampak yang tadi dia sahaja. Ya.
Habis. Kemudian satu lagi. Wa'lam anna lahum ma'al kashfi muhadarah, mukasyafah, mu'ayanah, musyahadah. Oh, banyak tentang pemantik-pemantik. Baru kita dapat kata jangan ada tidak dapat nasi. Khusus melihat ini lebih gembira. Wa'lam anna lahum ma'al kashfi muhadarah, mukasyafah, mu'ayanah, musyahadah. Dan kita tahu bahawasanya terdapat bersama kasyaf ini pertama dipanggil muhadarah, hudul qalbi, ya. Yang kedua dipanggil mukasyafah, tersingkap hati. Yang ketiga dipanggil mu'ayanah, menghadap hati. Dan keempat musyahadah, penyaksian hati. Empat ini. Muhadarah, mukasyafah, mu'ayanah, musyahadah. Jadi bukan kita lain ada juga. Tak PK ada. PK di bahasa PK. Ya, semua PK tinggi, tapi bahasa lagi lah. Ya, ilmu seluruh pun tinggi tapi bahasa lagi. Ilmu tasawuf lagi tinggi, dia bahasa lagi. Masing-masing kan. Pasti kalau tanya puan kan, apa di muhadarah mukasyafah yang boleh ilmu ni puan apa wahabi. Wahabi tak nak dengar ni, kalau dengar ni dia biul. Kan dia kata bid'ah gitu kan. Tak ada kerja lain. Dia tak buka. Dia tak orang gitu. Allah. Jadi maknanya peringkat pertama muhadarah. Mana hadir hati kepada Tuhan. Pada kalau tak ada muhadarah, hati tak pergi ke Tuhan, tak ada ke Tuhan. Sedangkan dia nak menjumpa, nak menghadap semuanya pun dia mesti kudur. Dalam zikir rukun dia apa? Kudurul qalbi ma'arrah. Rukun zikir. Kita berzikir, jaga kawal hati kita ni menghadap tak ada. Ada hadir tak dengar tak. Ya, ni nak dapat pemberian orang panggil tak hadir. Datang action. Datang hari penyampaian dia tak dapat lah dia. Ya. Mana kena hadir. Mana nak dapat satu perkara dia kena hadir. Maka dia kena dia hadirkan qalbi kita dengan dia. Bila dah hadir, ya, barulah apa? Mukasyafah disingkap, dibuka. Dah datang, orang buka pintu. Ini kita datang buka pintu. Tuan tak ajak pun nak buka. Pompak masuk. Kemudian bila dah buka, ya, masuk mukasyafah kan, tersingkap dibuka hati kita. Maka itu berlaku mu'ayanah. Dah buka baru boleh menghadap. Boleh menghadap aja kalau pintu terbuka. Jadi dah buka boleh menghadap. Dia tawajuh tu menghadap. Mana mu'ayanah dengan mata dalam. Kemudian bila dah nampak menghadap lalu mukasyafah, penyaksian berlaku. Dapat dia menyaksikan terbuka habis. Itu bentuk usaha. Jadi maknanya itu berkaitan. Semua di dalam sembahyang. Di dalam semua ada 9. Ini antara kasyaf, muhadarah, mukasyafah, mu'ayanah, mukallamah, ya, muhadarah, semua ada. Musyahadah. Mana benda-benda ni permata besar kan. Kita boleh dapat. Tapi kita dapat, kita zalim diri kita sendiri. Cermin tu ada bila-bila masa boleh guna dapat. Tapi tak boleh pakai. Kita biar kan lapuk dengan debu, macam-macam dah. Dengan cermin muka tak nampak anda. Itu salah. Sebab tu kena jalan dia apa? Dia apa? Membersihkan dalam ya. Allah. Semua ini berkait dengan ketauhidan. Mana mentauhid secara muhadarah, mentauhid secara mukasyafah, mentauhid secara mu'ayanah, dan mentauhid secara musyahad. Semua ada cara-cara mentauhid. Berterima. Sesungguhnya aku telah menjelaskan dalam syarah yang tersebut. Ada di antara perbahasan konteks dalam masalah tauhid khas. Kemudian summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa tu? Set.